Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Dalam sesi video pada kali ini, kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM, pengaturcaraan linear bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang ketiga ini, kita akan melihat bagaimana pengetahuan berkenaan dengan persamaan garis lurus, lukisan graf garis lurus dapat membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian secara praktikal. Setengah masalah yang melibatkan banyak faktor tidak dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan otak manusia yang agak terhad. Tetapi apabila dia diolah secara sistematik, ia akan memudahkan kita menyelesaikan perkara berkenaan. Jadi, dalam video ini, cikgu akan bincangkan satu soalan bagaimana masalah dalam kehidupan seharian boleh diterjemahkan dalam bentuk matematik dan seterusnya diselesaikan. Cikgu akan tunjukkan kepada para pelajar langkah demi langkah untuk mendapatkan jawapan kepada soalan yang kita bincangkan nanti. Bacakan soalan, sambil itu para pelajar boleh perhatikan pada layar berkenaan ada soalan cikgu paparkan di situ untuk kita ambil perhatian, sebab dalam menjawab soalan, pemahaman kepada soalan adalah sangat penting supaya jawapan yang kita berikan tidak tersasar daripada apa yang dikehendaki oleh soalan. Lisa ingin menjalankan satu perniagaan menyewa buku cerita dan buku rujukan. Dia mempunyai X buah buku cerita dan Y buah buku rujukan untuk disewakan tertakluk kepada kekangan berikut. Yang pertama, jumlah bilangan buku cerita dan buku rujukan adalah tidak melebihi 200. Syarat yang kedua, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan adalah sekurang-kurangnya 3:1. Bilangan buku cerita boleh melebihi bilangan buku rujukan selebih-lebihnya 120 buah. Soalan bahagian A, tulis 3 ketaksamaan selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang memenuhi semua kekangan di atas. Soalan bahagian B, menggunakan skala 2 cm kepada 20 buah buku pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan. Soalan C, menggunakan graf yang dibina di B, cari julat bilangan buku cerita jika dia menyewakan 20 buah buku rujukan. Dan bahagian yang kedua, kutipan sewaan maksimum sehari yang diperoleh jika sewaan sebuah buku cerita adalah RM1 sehari dan sewaan sebuah buku rujukan ialah RM3 sehari. Jadi dalam soalan ini kita diberi pernyataan berkenaan dengan syarat-syarat yang dikenakan untuk membolehkan Lisa menjalankan perniagaan sewaan buku. Jadi kalau kita perhatikan dalam soalan ini, kita dikehendaki secara langkah demi langkah menjawab soalan berkenaan daripada membentuk persamaan, diikuti dengan melukis graf, dan yang terakhir menggunakan graf untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Jadi kita tengok dulu bahagian yang pertama, iaitu membentuk persamaan berdasarkan kepada syarat-syarat yang diberikan. Baiklah, sekarang kita lihat soalan bahagian A yang mengkehendaki kita membentuk ketaksamaan daripada syarat ataupun kekangan yang diberikan. Dalam menulis ketaksamaan, pastikan kita mengetahui dengan jelas apa yang diwakili oleh pemboleh ubah. Dalam kes ini adalah X dan Y. Jadi dalam soalan ini, pemboleh ubah X mewakili bilangan buku cerita
sementara pemboleh ubah Y pula mewakili bilangan buku rujukan. Setelah kita jelas berkenaan dengan perwakilan pemboleh ubah, kita melihat kekangan yang diberikan dengan berhati-hati. Perhatikan kekangan yang pertama, jumlah bilangan buku cerita dan buku rujukan adalah tidak melebihi 200. Jumlah melibatkan hasil tambah, iaitu hasil tambah buku cerita dan buku rujukan. Syarat yang diberikan adalah tidak melebihi. Tidak melebihi bermaksud nilai yang paling besar yang boleh dicapai adalah 200. Simbol yang sesuai digunakan adalah lebih kecil atau sama dengan 200. Syarat yang kedua, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan adalah sekurang-kurangnya 3:1. Nisbah bermaksud bahagi ataupun per. Jadi, kita perlu nisbahkan bilangan buku cerita iaitu X kepada bilangan buku rujukan iaitu Y. Cikgu lebih suka menggunakan tanda per. Ini bermaksud X perkan dengan Y. Perhatikan syarat yang diberikan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya bermaksud nilai paling minimum yang boleh dicapai. Jadi, nilai sebenar mestilah lebih besar atau sama dengan 3:1 adalah 3/1. Syarat yang ketiga pula menyatakan bilangan buah buku cerita boleh melebihi bilangan buku rujukan selebih-lebihnya 120 buah. Melebihi melibatkan beza. Beza di antara buku cerita berbanding dengan buku rujukan. Jadi, X tolakkan dengan Y. Selebih-lebihnya bermaksud dia nilai maksimum. Nilai yang sepatutnya mesti lebih kecil atau sama dengan 120 buah. Jadi ini adalah 3 syarat tambahan selain daripada X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Bila kita beri jawapan akhir, pastikan kita beri ketaksamaan itu dalam bentuk yang standard di mana Y berada di sebelah kiri. Jadi kita boleh ubah persamaan ini kepada Y lebih kecil atau sama dengan 200 tolakkan dengan X. Ketaksamaan yang kedua, perhatikan kita boleh lakukan darab silang. 3Y adalah lebih kecil atau sama dengan X. Perhatikan Y berada di sebelah kiri, dia adalah lebih kecil. Jadi kalau kita ubah, dia boleh jadi Y lebih kecil atau sama dengan 1/3X. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. Dan untuk ketaksamaan ini, kita boleh bawa Y ke sebelah kanan untuk positifkan, 120 ke sebelah kiri. Jadi keadaannya akan jadi Y lebih besar atau sama dengan X memang berada di sebelah kiri dalam keadaan positif. 120 pergi ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Tolak 120. So ini adalah 3 ketaksamaan yang merupakan syarat-syarat selain daripada X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Bahagian soalan yang kedua iaitu bahagian B menghendaki kita melukis graf. Cikgu tunjukkan kepada para pelajar bagaimana lukisan graf ini dilakukan dan video cikgu mungkin agak cepat untuk menyimakkan masa. Tumpukan perhatian. Jika perlu, para pelajar boleh perlahankan video ini. Sekarang kita akan buat lukisan bagi graf itu soalan bahagian B. Skala yang diberikan adalah 2 cm mewakili 20 bagi kedua-dua fraksi. Oleh yang demikian, kita bebas untuk memilih membuat secara menegak ataupun mengupuk. Cikgu memilih untuk melukiskannya secara mengupuk. Jadi langkah yang pertama yang perlu kita buat adalah melukis fraksinya terlebih dahulu. Jadi kita sediakan fraksinya, biasanya kita akan gapkan 1 cm. Ini adalah fraksi X dan seterusnya. Ini adalah fraksi Y. Okey, kita masukkan dulu dia punya scale. 2 cm, setiap satu ini 1 cm mewakili 20. So sini 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Kita buat sampai 160. Kemudian pada fraksi X pun sama. 20, 40, 60, 80,
100, 120, 140, 160. Dan kita perlu melukiskan garis yang mewakili persamaan daripada ketaksamaan yang kita telah bina tadi. Ada beberapa ketaksamaan yang perlu kita ambil kira. Syarat yang asas, X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong telah pun dipatuhi. Persamaan yang pertama, kita terbitkan daripada ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 200 tolak X. Dan yang kedua adalah Y lebih kecil atau sama dengan 1/3X. Yang ketiga adalah Y lebih kecil, Y lebih besar atau sama dengan X tolak 120. Tetapi apabila kita melukis graf, kita melukis sempadannya yang merupakan garis lurus. Jadi, kita tukarkan tanda ketaksamaan ini kepada persamaan. Ketaksamaan nanti akan diwakili oleh garis tadi ataupun kawasan yang kita akan lorekkan nanti. Langkah yang berikutnya kita akan tentukan titik. Kita perlukan sekurang-kurangnya 2 titik yang berada di atas ruang graf yang kita ada bagi kita melukis garis yang berkenaan. Untuk yang pertama, Y sama dengan 200 tolak X ataupun Y sama dengan negatif X tambah 200. Kalau kita perhatikan, 200 ini adalah pintasan Y. Nilainya adalah terlalu besar, tidak dapat dirangkumi oleh graf ini. Oleh yang demikian, kita memilih titik yang sesuai. Katakan kita memilih jika X sama dengan 40. Jika X sama dengan 40, Y akan sama dengan 200 tolak 40 adalah 160. Jadi kita dapat satu koordinat, iaitu 40, 160. 40, 160 berada di sini. Kemudian kita perlukan satu titik lagi. Katakan kita kalau sekiranya X sama dengan 100, jika X sama dengan 100, Y akan sama dengan 200 tolak 100, kita akan dapat 100 juga. Jadi koordinatnya adalah 100, 100 berada di kedudukan ini. Jadi setelah kita mendapat dua titik ini, kita boleh sambungkan. Dan ini merupakan garis yang kita kehendaki tadi. Perhatikan, kita sambung terus ke bahagian bawah. Dan kita boleh labelkan. Ini adalah Y sama dengan negatif X tambah 200. Okay, kemudian untuk yang kedua, kita perlu melukis garis Y sama dengan 1/3X. Titik yang pertama yang kita boleh ambil adalah kalau X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, dia memotong pada asaran. So, ini adalah titiknya. Kemudian kita perlu pilih satu lagi, katakan kalau X sama dengan 90. Kita pilih 90 sebab di sini ada per 3. Kalau X sama dengan 90, Y adalah 90 bahagikan dengan 3, kita akan dapat 30. So, titiknya adalah 90, 30, iaitu di sini. Dan dengan itu kita boleh menyambungkan dua garis ini untuk kita mendapatkan garis yang kedua. Labelkan, ini adalah Y sama dengan 1/3X. Ada satu lagi garis yang kita perlu lukiskan, iaitu Y sama dengan X tolak 120. Jadi kita pilih nilai yang sesuai dalam julat ini. Katakan kalau X sama dengan 130. Kalau X sama dengan 130, Y akan sama dengan 130 tolak 120, hasilnya adalah 10. Jadi koordinat dia adalah 130, 10. Itu koordinat yang pertama, 130, 10. Kita cari satu lagi koordinat. Katakan X sama dengan 180, sini adalah 200. Katakan X sama dengan 200, kalau X sama dengan 200, Y adalah sama dengan 80. So koordinatnya adalah 280. Ini adalah kedudukan titiknya, 200 dan 80 di sini. Okey, jadi kita perlu sambungkan kedua-dua titik ini. So, ini adalah graf Y sama dengan X tolak 120. Selanjutnya, kita perlu mengenal pasti rantau. Perhatikan ketaksamaan yang kita ada bagi Y 200 tolak X. Dia adalah lebih kecil atau sama dengan. So, dia mestilah berada di sebelah bawah. Kemudian, dia mestilah berada di sebelah atas. Dan untuk Y sama dengan 1/3X, Y berada di sebelah bawah. Sementara untuk garis yang ketiga, iaitu garis Y sama dengan X tolak 20, dia mestilah lebih besar. Dengan mengambil kira pattern yang kita ada, perhatikan bahawa kawasan yang terlibat berada di bawah garis ini, di atas garis ini, dan di bawah garis ini, maka rantau yang perlu kita lorekkan adalah rantau ini. Ini kita tandakan sebagai R. Kemudian kita lengkapkan graf, tandakan paksi. Ini paksi X, ini adalah paksi Y. Kita namakan graf ini graf Y melawan X. Kita boleh masukkan skala juga. Skala paksi X 2 cm mewakili 20 buah buku.
dan skala pada vaksin Y sama 2 cm mewakili 20 buah pokok. Jadi kita telah melengkapkan graf yang perlu kita sediakan. Sekarang saya berharap anda jelas graf yang kita perlu sediakan dalam soalan bahagian B. Sekarang kita akan cuba menjawab soalan bahagian terakhir, itu soalan bahagian C yang memerlukan kita menggunakan graf yang telah kita lukis tadi. Soalan C1 menghendaki kita menentukan julat bilangan buku cerita jika dia menyewakan 20 buku rujukan. Buku rujukan adalah Y. Jadi bermaksud kita nak tahu berapakah julat nilai X bila Y sama dengan 20. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bina satu garis dalam keadaan Y sama dengan 20. Kita gunakan garis putus-putus. Ini adalah merupakan garis Y sama dengan 20. Apa yang kita nak cari adalah berapakah dia nilai X yang sepadan. Jadi daripada graf itu kita perhatikan bahawa garis Y sama dengan 10 berada nilai yang paling kecil di bahagian ini dan nilai yang paling besar adalah di bahagian ini. Ini bermaksud sekiranya nilai Y sama dengan 20, nilai X berada di antara 56 dan 140. Jadi nilai X berada di antara 56 dan 140. Dalam bentuk ayat kita katakan buku cerita sekurang-kurangnya 56 dan selebih-lebihnya 140 buah. Kemudian soalan bahagian 2 menghendaki kita mencari nilai sewaan maksimum. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu membentuk persamaan bagi mendapatkan nilai sewaan. Sewaan mestilah hasil sewaan bagi buku cerita dan buku rujukan. Sekiranya kita sewakan X buah buku cerita, setiap satu sewaan bernilai 1, hasil yang diperolehi daripada sewaan adalah 1X, kita tulis sebagai X. Dan jumlah kita perlu tambah hasil sewaan daripada buku rujukan sebanyak Y, setiap satu adalah RM3, maka 3Y. Jadi persamaan yang kita ada adalah sewa adalah X tambah 3Y. Sekarang kita nak mendapatkan nilai maksimum, kita anggap X tambah 3Y memberikan kita hasil sewaan yang bernilai. Perlu mendapatkan satu nilai andaian untuk K. Kita tukarkan nilai K, katakan K kita dapat 100, kita gunakan 150. Jadi kita cuba lukis satu garis X tambah 3Y sama dengan 150. Kalau kita tukar dalam bentuk pintasan, dia adalah X per 150 tambah Y perkan dengan 50 sama dengan 1, supaya kita dapat lukis dengan mudah. Ini adalah merupakan pintasan X dan pintasan Y. Jadi garis yang kita perlu lukis, pintasan X-nya adalah 150, pintasan Y-nya adalah 50. Jadi ini adalah garis yang terlibat. Kita sambungkan kedua-dua garis ini. Para pelajar dinasihatkan menggunakan pembaris panjang. Kita hanya menggunakan garis putus-putus kerana ini melibatkan garis andaian sahaja bagi persamaan X tambah 3Y sama dengan 150. Sekarang kita nak mendapatkan nilai maksimum. Apa yang perlu kita lakukan? Kita gerakkan pembaris dalam keadaan dia berkecondongan sama dengan garis yang kita lukis ini hingga mencapai ke titik yang paling atas dalam rantau yang terlibat. Itu merupakan titik maksimum. Sekiranya kita gerakkan ke bawah, dia merupakan titik minimum. Dalam kes ini kita nak dapatkan hasil yang maksimum daripada sewaan. Jadi kita tolak ke atas. Titik pada rantau yang paling tinggi ataupun yang terakhir adalah di sini. Perhatikan koordinatnya adalah 150 dan nilai Y-nya adalah 50. Jadi ini bermaksud untuk mendapatkan nilai sewaan maksimum adalah apabila X sama dengan 150, Y sama dengan 50. Kita dapat ini adalah bilangan buku cerita dan buku rujukan yang akan memberikan hasil yang maksimum. Jadi sewaan maksimum yang kita perolehi adalah sama dengan persamaan X tambah 3Y, iaitu 150 tambah 3 darabkan dengan Y 50, iaitu 150 tambahkan dengan 150, kita akan dapat 300. Jadi nilai sewaan maksimum harian dalam penandaan desa ini adalah RM300. Asalkan contoh soalan yang kita bincangkan tadi, sekiranya kita tidak membuat pengatur caraan linear ini, sudah pasti kita akan gagal untuk dapat menjawab soalan di bahagian akhir yang menghendaki kita mendapatkan nilai sewaan maksimum dan julat bagi nilai X yang telah kita buat tadi. Ini adalah satu contoh bagaimana pelajaran matematik atau khususnya matematik tambahan ini digunakan untuk membantu kehidupan seharian kita. Cukup dulu sampai di situ untuk kali ini. Hingga kita berjumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi dan tekan loceng notifikasi untuk mendapatkan makluman apabila video baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.